Mayan Agrofarm milik Encik Safian bin Muhammad. Cik Safian, apa khabar Cik Safian, sihat ke? Sihat, Alhamdulillah. Terima kasih kerana sudi datang dan meluangkan masa untuk bersama saya lah pada pagi ini. Baik. InsyaAllah apa yang sedaya dan yang saya ada pengalaman, itu yang kita akan kongsi lah. InsyaAllah. Terima kasih. Okay, soalan pertama, boleh tuan ceritakan sedikit sebanyak tentang diri tuan? Okey, nama saya Safian bin Haji Muhammad, lahir di Perak, Malinama Perak. Saya berhijrah ke Selangor ni tahun 1989. Biasalah kita masa tu cuma masuk dalam industri operator kilang masa tu. So adalah dalam 18 tahun juga lah terlibat dalam industri. Dalam masa yang sama saya juga ada buat kerja-kerja sampingan lah macam MLM. Saya buat juga sale and service. Maksudnya saya jadi penjual kereta lah, part time lah masa tu. Sebab saya kerja seorang. Bila kita dah berumah tangga, memang lelaki kena struggle. So dari situ saya juga terlibat dalam insurans tahun 2003 lah, buat etika takaful masa tu 2003. Dan samping tu juga saya WSS tahun 2007. Saya start berniaga di tepi jalan juga. Saya berniaga jual goreng pisang. Saya menjual jamu lah, jamu herba ni. Saya menjual barang-barang elektrik second hand. Saya juga terlibat dengan hartanah sedikit lah masa tu. Itu pengalaman saya lah. Dan akhir sekali dalam masa yang sama saya mengkaji jugalah bagaimana saya ni bekerja, saya memang tak nak ada bos. Maksudnya saya nak berdikari. So dalam perniagaan, dan kita juga banyak melalui motivasi daripada penceramah-penceramah, dan saya bersama mereka juga. Dan apa yang saya rasa memang satu perniagaan dia yang boleh kita survive lah. Itu. Jadi saya ambil peluang ni untuk menceburi bidang perniagaan. So perniagaan yang kita nak ambil ni, kita kena pilih lah. Mungkin saya punya pemikiran lain. Bila saya tengok sesuatu, saya nak fikir jauh. Saya tak kata bila nampak, contohnya kita kata berniaga pasar malam. Kita tengok berniaga pasar malam, kita tengok bapak ada berniaga pasar malam, kita kata aku ni kalau masuk dan menceburi bidang pasar malam, kita akan mati dalam pasar malam. Itu kesilapan sebenarnya. Patutnya kita kena berdamping dengan orang-orang yang lebih tinggi pengetahuan daripada kita. Maksudnya orang lama lah. Bukan kedudukan, maksudnya pengalaman orang lama. Kalau kita terbuka fikiran, maksudnya bila kita tengok pasar malam, kalau bapak aku berniaga pasar malam, kenapa kita tak packing barang-barang tu, kita packing dan kita ambil jual, contohnya RM2 satu paket. Kita masuk bawang, cabai kering, ikan masin dan sebagainya. Dan kita ada tempat yang kita boleh hantar. Sama ada kedai runcit. Di sini banyak kedai runcit kan, ataupun kita boleh deal dengan Petronas, 7-Eleven dan sebagainya. Kita cuba masuk. Mungkin peringkat awal kita kata kita jual packing, kita sendiri kena buat. Kita beli dengan orang. Lama kelamaan bila kita dah banyak, kita akan, insya-Allah kita akan berjumpa supplier ni pula. Dari supplier pula, bila kita dah berkembang, mungkin kita kena cari satu tempat. Bila satu tempat kita dah pakai pekerja. So kita pakai pekerja, kita pula mungkin peringkat awal tu jadi penghantar. Lama-lama kita takkan menghantar dah. Jadi kita cuma sibuk dengan untuk import ekspor kita pula lah. Itu salah satulah yang biasanya orang tak nampak jauh perjalanan tu. Bila nampak satu tempat, dia satu saja. Jadi kita pemikiran kena di luar kotak. Kita pemikiran kita. Okey, soalan seterusnya, apakah perkara yang mendorong tuan memilih bidang peternakan ini sebagai kerjaya? Okey, macam saya cakap tadi, saya ni tak suka, maksudnya ada arahan pada saya. Bukan tak suka, maksudnya saya cuba nak betul-betul saya nak kerja berdikari sendiri ya. Jadi saya terlibat dalam ternakan pada awalnya. Saya ada orang sahabat nak jualkan lembu masa tu. Dia kata ada 2 ekor lembu nak jual. Saya ingat niat saya nak membantu kawan tu juga, sebab dia memerlukan duit. Saya kata berapa harga? Dia kata 9,800. Jadi saya beli 2 ekor. Dan saya beli 2 ekor, saya tumpang tempat orang juga. Tu ada kawan lagi nak jual 11 ekor. Masa tu murah kan. Saya beli lagi 11 ekor, jadi dah ada 13. Letak dekat tempat kawan juga. So saya terfikir kalau saya letak ke orang sampai bila kan. So saya berpindah buat di tanah ni. Saya buat kandang di sini. Bermula dengan lembu 13 ekor. Selepas itu saya ada orang nak jual kambing pula. Kata banyak betul pula aku nak bela ni kan. Tapi kita dah ada minat.
So saya ada orang juga nak jual kambing juga dalam 15 ekor tak silap saya masa tu. Saya ambil kambing tu semua dan saya buat reban pun kecil masa tu. Mungkin kawasan ni dulu berair, banjir, macam banjir lah sikit. Tapi kita cari kawan-kawan yang masa tu yang buang batu-batu macam lori roro dan sebagainya. So minta bantuan orang, tambahlah kawasan ni sedikit demi sedikit. Dan hari ni saya rasa kalau adik-adik tengok macam tanah ni special sikit, semua dah penuh tambak luas lapang. Orang kata engkau beruntung dapat tanah macam ni. Sebenarnya dia tak tahu berdawah sejarah dia. Susah payah saya masa tu. Okay. Berapakah anggaran kos perbelanjaan bulanan peternakan tuan? Okey. Kalau peternakan ni, lembu, saya pernah juga bela lembu sampai 85 ekor. So hari ni dah tinggal dalam 10 ekor lah. Kenapa? Sebabnya makanan memang tinggi sekarang, kos dah makin naik. Jadi anggaran masa tu sebulan lembu kita ada ambil pada kilang untuk ambil minyak apa tu hampas sawit. Okey, situ ada cost down sikit lah. Sebulan lebih kurang dalam 300. Lepas tu kita ada juga pakai pekerja untuk ambil rumput. So gaji dia masa tu lebih kurang dalam 800. Itu makanan kambing lebih kurang dalam average sebulan dalam 300 juga, kurang macam tu. So total dalam 1000 lebih lah. Masa tu lembu tak banyak, lembu dah ada, kambing tak banyak lagi masa tu. Kos tu makin hari makin meningkat. Dan saya terfikir juga kalau saya tunggu bela lembu ni cuma dia sale dia setahun sekali. Ya, jadi mungkin saya kena tunggu masa korban, orang kenduri. Tapi kebanyakannya memang setahun sekali lah. Jadi kambing pun akikah. Jadi saya bergerak pula membuka untuk ternak ayam. Sebab ini memang daily adalah market ya. Saya bela ayam dan saya masukkan itik. Itik memang hari-hari lah duit telur. Kita ada jual telur satu hari berkurang dalam 180 biji masa tu satu hari. Jadi kita kembang perniagaan. Mungkin ada orang kata tak setuju dengan saya kan. Tapi saya kata saya nak survive memang kena macam ni. Siapakah yang sentiasa memberi semangat kepada tuan untuk terus mencuburi bidang ini? Okey, sebenarnya melalui pengalaman saya juga salah seorang juga motivator dia untuk agensi saya dulu. Maksudnya saya walaupun part time masa kerja kilang, saya pernah juga dibayar bukan 1,500 sebulan. Cuma attend kelas hari Rabu malam, Ahad pagi. Mana sebulan saya ada 8 kali kelas. Dan saya dibayar gaji 1,500 masa tu untuk motivate. Alhamdulillah bila saya follow up dalam program tu, syarikat agensi saya tu survive selama 4 tahun berturut-turut nombor 1 dalam Malaysia. Biasanya kalau agensi manager dia sale dalam 500,000 lebih kurang. Tapi agensi saya yang saya handle, saya jaga tu sale dia 4 juta lebih lah masa tu. So kita pegang dalam Malaysia 4 tahun berturut-turut. Dan selepas tu baru saya naik pangkat, saya jadi buka agensi sendiri. Dan saya suka sebenarnya untuk analisis tu. Bila saya buat market tu, saya suka analisis. Biasanya bila saya buat sale macam dalam insurans tu, selepas dalam 2-3 tahun, customer akan komplain saya. Bila dia komplain, saya akan kaji kenapa dia macam ni. So, bila dia komplain, saya nasib baiklah kadang-kadang kita ada kesilapan. Dalam perniagaan kita ada silap sebenarnya. Jadi silap tu mematangkan kita sebenarnya. So kita jangan takut bila silap kita menyesal dan sebagainya. Dan itu mematangkan kita dalam perniagaan. Jadi kesilapan tu saya rasa kalau saya buat macam ni seterusnya saya akan bermasalah akan datang. So saya terpaksa masa tu cipta satu salescape. Salescape saya ada buat sendirilah. Kalau adik-adik tengok saya ada kat belakang tu salescape tu. Company masa tu tak ada salescape, saya cipta sendiri. Dan alhamdulillah kita dapat bagi maklumat yang tepat. Apa yang dia hajat atau kendak dia kita bagi yang tepat. So dalam masa yang sama ke masa tu pengalaman mematang saya dan saya dipanggil untuk buat talk di mana-mana lah, motivate. Masa itu saya memang rajin baca buku-buku lah, banyak buku sebenarnya saya. Contohnya Jutawan Senyap daripada kalau kita tengok buku saya baca, hari-hari saya baca buku masa tu. Memang mencari ilmu. So bila salescape saya berjaya, saya diundang masa tu untuk bercakap dia dalam 1 jam suku, 1 jam setengah lebih kurang dalam. Saya dapat 8,000, 5,000, 3,000 Sabah Sarawak lah. Jadi sebab itu yang saya kata kita berfikir kena di luar kotak saya kata. Okey, soalan kelima. Bolehkah tuan ceritakan pengalaman jatuh bangun sepanjang dalam bidang keusahawanan dan peternakan ini? Okey, jatuh bangun dalam perniagaan ni memang adat sebenarnya. Orang kata kalau kita takut berumah di tepi pantai, takut ombak di rumah tepi pantai kan. So kita tahu memang risiko sebenarnya perniagaan ni. Jadi memang kadang ada masa kita ada moral drop.
bila kita bertemu dengan orang yang drop, so dia akan cerita yang bermasalah sebenarnya. Jadi patutnya kita kena lari pada orang yang macam tu. Bila kita drop, kita ingat balik apa matlamat kita buat. Sebab itu dalam perniagaan ni kita ada vision, mission sebagainya. Mungkin kita ambil 5 tahun vision kita apa. So apa yang kita target, dan kita ada jadual kita 6 bulan, setahun dan 3 tahun dan 5 tahun yang kita nak capai. Jadi itu kena ada sebenarnya. Kalau tak ada, kita akan ibarat naik perahu di tengah lautan, tak tahu arah. So kalau kita ada vision, mission kita ada arah dah. So kita buatlah jadual kita bulanan, 6 bulan, setahun, 2 tahun, 3 tahun dan 5 tahun last sekali. Kalau nanti tengok saya punya matlamat di luar tu, itulah matlamat saya. Saya akan nak menjadikan saya nombor 1 di Kuala Langat, InsyaAllah pada tahun 2023. Agro pelancongan dah di sini. Soalan terakhir sekali Tuan, apakah nasihat yang boleh disampaikan kepada bakal usahawan muda yang ingin menceburi bidang ini? Okey, yang pertama kena cari ilmu dulu. Ilmu ni maksudnya bidang apa yang kita minat. Kalau kita kata ternak, cari ilmu ternak dulu. So sini kita ada banyak agensi-agensi yang boleh membantu kita lah. Macam kalau ternak, kita pergi kursus-kursus yang dianjur oleh veterina, daftar dengan diorang. So dia akan ada kursus sepanjang tahun. Yang kedua, kita kena buat lawatan di tempat-tempat yang kita minat lah. Kalau perusahaan, kita pergi perusahaan. Kalau ternakan, ternakan. Kita pergi banyak tempat dan kita boleh temu ramah, kita berkongsi ilmu dan sebagainya lah. Itu penting. Dan akhir sekali kita don't give up lah. Sebab dalam perniagaan ni kalau kita tersentak sikit, memang kita akan jatuh atau kita akan tarik brek. So modal sebenarnya itu nombor 2 sebenarnya. Yang pentingnya motivasi diri ataupun jati diri, semangat diri itu kena ada kalau nak berjaya. Nampaknya kita selesai mengajukan soalan kepada Encik Safian bin Haji Muhammad. Setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih yang tidak terhingga kami ucapkan kepada Encik atas masa dan peluang sebesar ini kepada kami. Sesungguhnya kami berharap sesi temu bual yang menarik ini bukan sahaja dapat membantu kami dalam menyelesaikan tugasan yang diberikan, malah memberi inspirasi dan motivasi kepada kami untuk memulakan usaha dan cita-cita untuk menjadi seorang usahawan seperti Encik. Terima kasih sekali lagi. Panjang umur, pasti kami berjumpa lagi, insyaAllah. Terima kasih. Selain bidang peternakan, apa lagi produk lain yang Cik Ken keluarkan? Okey, sambil ternakan yang saya cakap tadi, kita tak boleh fokus pada satu produk yang ada orang kata setahun, 6 bulan, daily dan sebagainya. Di sini juga kami merancang untuk membuat perkhidmatan dari segi kita ada chalet, kita ada kolam pancing, kita ada kolam renang. Dan kita juga kita akan buat galeri barang-barang antik. Dan juga kita ada bilik 3D. So masa itu pengunjung bila masuk je, dewasa kita kenakan bayaran RM30, kanak-kanak RM15 untuk setiap hari lah, seperti daripada 8 pagi hingga 6 petang. Bisnes saya suka ke depan dulu. Mana transport kan akan datang orang tua kan jalan susah kan. Betul. Jadi saya dah ada benda ni, Pak. Dah beli dulu. Sedangkan benda tu belum buat lagi, sampai beli dulu. Saya simpan dulu. Sebab ni saya dapat murah. Jadi dapat murah saya kena ambil dulu. Sampai ni saya pergi repair. Dia boleh jalan, dia tak ada masalah. Cuma ni macam doktor kita cak balik je. Mana esok kalau nak hantar dia orang ke orang kita dia jauh orang tua kan, dia pusing dia bawa ke sana. Ada guna tak ada masalah. Yang ini tadi dewan lah, kita kata dewan serbaguna tu. Terus tambah ke sana. Belah sini semakin. Dulu kan dalam bulan ni saya dah pindah sana. Ini dia penting lah. Banyak sebenarnya banyak tempat yang saya dah pindah. Kambing tadi kat sini saya dah pindah sana. Atau kalau berkongsi masalah bila nak bincang tu masalah sini. Kalau sendiri kita senang, kalau nak pindah je. Kita ada bajet kita pindah. Parking kat sini berapa kereta mas? Ini dari masa kenduri kahwin dari saya ingat 50 biji senang-senang. Boleh sampai belakang sana, sampai belakang.
dia geran dia bagi saya 13,000 untuk buat tanda sawab. Dia warna macam ni lah. Kalau nak tengok dalam dia macam ni. Kita dah siapkan pentas ni kan. Semua siap. Kita dah siap ni tu. Kalau kita akan pemenang untuk macam langsir belakang. Kalau kata aktiviti orang nak pakai untuk kahwin, kita boleh buatkan tu Al-Amin siap lah. Thank you.